Menjadi mungkin tim paling penting untuk Selangor setakat ni 45 minit yang boleh katakan sangat positif. Safwan memenangi bola di bahagian tengah untuk Sandro. Wan Zek menanti. Ifedayo dalam kawasan penalti, tidak menuju kepadanya. Sebaliknya Kobin Ong yang menanduk keluar. Bijak tindakan dari Gonzalo. Terus saja kepada Gobin. Gobin yang dihalang oleh Syamil Safari, yang kembali semula ke posisi di pertahanan kanan. Dan kini sepakan percuma. Nick Swirat dipersalahkan. Pada situasi yang mungkin akan membolehkan percubaan terus ke arah pintu gol. Soft fall bagi saya apa yang diberikan oleh Zulkarnain ya. Kerana Nick Swirat mempunyai segala hak untuk mendapatkan bola yang lebih dekat dengan beliau. Itu adalah body contact bagi saya sah. Tapi Zulkarnain melihat sebaliknya. 5 minit tambahan masa yang diberikan oleh Zulkarnain Zakaria di separuh masa yang pertama. Zahar Harun yang bersiap sedia di pintu gol. Antara kaki kanan Gonzalo Cabrera mahupun ledakan kaki kiri Safawi Rashid. Antara yang menanti Farizal. Beliau agak berat ke sebelah kiri pintu gol. Safawi! Saya baru saja memperkatakan tentang kedudukan Farizal Harun yang memilih untuk lebih ke sebelah kiri. Akhirnya ruang di bahagian kanan dapat dihidu oleh Safawi Rashid untuk gol yang pertama. Bijak daripada Safawi ya. Kredit perlu diberikan kerana anda perlu sebagai seorang pemain melihat kelekaan yang diberikan oleh oponen. Bagi saya bijak. Safawi telah melihat betulkah Farizal akan bermula dalam keadaan sebegitu. Jika begitu saya akan membuat placing. Tidak akan memaksa. Tidak akan cuba membuat sesuatu yang luar biasa. Melakukan basic. Dan juga kesilapan basic daripada Farizal Harun bagi saya. Beliau mungkin boleh katakan 110% mempercayai benteng beliau. Tapi beliau perlu melihat bahawa kaki kiri Safawi mempunyai kualiti yang antara terbaik di Malaysia. Jaringan yang meletakkan Jodoro Takzim kini lebih berkeyakinan. Percubaan dari Diogo, kali ini Farizal Harun melakukan yang lebih baik. Booster yang besar, bonus yang besar untuk JDT memasuki mungkin half time. Keyakinan mereka akan bertukar. Mereka mempunyai mentaliti yang tinggi, skuad yang sentiasa menang. Dan jika diberikan gol sebegitu before half time, ialah bukan sesuatu yang mudah untuk pasukan Selangor. Menarik tolak menolak yang berlaku memihak kepada Selangor. Safawi Rashid 5 perlawanan Liga Super tanpa jaringan. Kini beliau dengan 3 gol dalam 3 perlawanan terakhir. Dia organisasi sekali lagi yang baik yang ditunjukkan oleh Selangor kerana setiap larian lewat yang dilakukan man on man. Dan ada kelebihan di situ di mana Taylor akan mengambil pemain yang lewat. Tentunya Farizal Harun akan menilai semula keputusan beliau, posisinya sewaktu menantikan sepakan percuma dari Safawi Rashid. Sandro berusaha untuk cuba mendapatkan sesuatu. Terjahan daripada Nazmi. Kad kuning adalah jawapannya.
Bijak daripada Sandro permainan mental beliau bersama Nazmi. Menggunakan kebolehan fizikal beliau, kebijaksanaan beliau untuk menoleh kiri, menoleh kanan, dan Nazmi kehilangan ketenangan beliau. Berlaku betul-betul di hadapan Zulkarnain Zakaria. Pemain yang kedua dilayangkan kad kuning selepas Ashmawi. Hantaran dari Sandro. Falisas yang mendapatkan sepakan percuma. Baik setakat ini sekali dari Falisas. Begitu juga dengan Aidil. Walaupun kombinasi ini jarang sekali digunakan. Ya, impresif. Falisas telah mengambil tanggungjawab untuk memastikan jika larian-larian dilakukan oleh Fidayo adalah tanggungjawab beliau. Aidil lebih kepada seorang pemain yang sedang berada dalam keadaan last man, buat lebih banyak communication, menjadi leader di belakang. Agak seimbang apa yang kita melihat. Walaupun keadaan scoreline melebih kelebihan kepada JDT, 45 minit yang sangat seimbang dan banyak positif daripada kedua-dua pasukan. Tapi mungkin kerja yang lebih untuk pasukan Satya Naden untuk kembali dalam keadaan yang tidak dimahukan. Berakhir aksi di separuh masa yang pertama dengan sepakan percuma Safawi Rashid di penghujung aksi babak yang pertama ini menjadi pemisah di antara kedua pasukan selepas permainan seimbang yang dipersembahkan oleh Johor Darul Ta'zim yang berjaya untuk disempurnakan oleh Safawi Rashid. Jadi kami berikan kepada anda rangkuman di aksi separuh masa yang pertama ini, di mana kedua pengendali melakukan sedikit perubahan dari segi senarai permulaan. JDT mencuba di awal permainan hasil sepakan percuma Leandro Velasquez yang berjaya ditumbuk keluar oleh Farizal Harun, dan kemudiannya umpanan Leandro Velasquez menuju kepada Diogo, namun tersasar di sebelah kiri pintu gol pada minit yang ke-17. Diogo banyak menjadi penghubung, banyak menjadi arkitek kepada pergerakan untuk JDT, dan ini antaranya selepas beliau melepaskan Gonzalo Cabrera. Peluang yang terbaik dimiliki oleh JDT selepas 24 minit perlawanan, tetapi gagal untuk disempurnakan oleh Gonzalo Cabrera. Taylor Regan berada di situ untuk memberikan bantuan kepada Farizal Harun, dan kemudiannya satu lagi tekanan asakan daripada JDT menerusi Safawi Rashid pada minit ke-29 dalam kawasan penalti. Tampanan yang pertama sedikit mengecewakan. Sepakan penjuru Safawi dapat ditanduk oleh Taylor Regan. Percubaan terus dari Leandro Velasquez. Diperhatikan Farizal. Mujurlah ianya tersasar, tidak tepat menuju ke arah pintu gol. Dan kemudiannya giliran Cabrera pula pada minit ke-34 juga menerusi percubaan dari luar kawasan penalti. Kali ini tersasar di sebelah kanan Farizal Harun untuk memastikan pintu gol Selangor tidak dibolosi. Namun begitu pada minit ke-45, ketika 2 minit memasuki tambahan masa, Safawi Rashid menyempurnakan sepakan percuma ini untuk meletakkan Johor Darul Ta'zim mendahului Selangor di separuh masa yang pertama. Dan yang terakhir adalah percubaan yang dilakukan oleh Diogo selepas berjaya melepasi kawalan dari Halim Syahari. Rembatan kaki kanannya ditampan Farizal Harun. Jadi sebelum kita memperkatakan tentang aksi di separuh masa yang pertama di antara kedua pasukan, kita berehat seketika.